Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Cikgu Intan Atika dalam Expert Science Online Class untuk tajuk Sains KSSM Tingkatan 5 Bab 2 Unit 2.1 untuk Part 2. Okey, untuk tajuk hari ini ialah tentang cara pengiraan kalori makanan dan kesan ketidakseimbangan pengambilan kalori. So, jom kita ke next slide. Panduan pengambilan makanan mengikut nilai kalori. Ingat tak apa yang kita dah belajar daripada tajuk yang lepas, iaitu Pinggan Sihat Malaysia, di mana kita menggunakan hashtag suku-suku separuh. Konsep hashtag suku-suku separuh ni maksudnya suku karbohidrat, suku protein dan separuh pinggan kita adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi, cuba kita lihat bagaimanakah pemakanan yang mengikut pengambilan kalori yang betul. Okey, untuk sarapan, minum pagi, makan tengah hari, minum petang dan makan malam. Cuba kamu semak balik, agak-agak pemakanan yang kamu ambil selama ni adakah menepati pengambilan kalori makanan yang betul? Kita lihat anggaran nilai kalori makanan. Ada 4 carta pai berdasarkan buku teks. Kalau kita lihat, keempat-empat jenis makanan ni mempunyai kandungan karbohidrat, lemak, protein dan air yang berbeza. Berbeza peratusnya. Jadi, untuk setiap makanan yang berbeza jenis, berbeza kelas makanan mempunyai nilai kalori yang berbeza. Contohnya, gula mempunyai 100% nilai karbohidrat, minyak sawit 100% lemak, daging 69% air, 18% protein dan 13% lemak. Bagi beras pula, mempunyai kandungan karbohidrat 76%, 14% air, 8% protein dan 2% lemak. Kita lihat pula contoh-contoh bagi nilai kalori sesuatu makanan. Adakah nilai kalori bagi setiap makanan tu sama? Sudah semestinya tidak. Okey, jadi kamu lihat untuk susu mempunyai kandungan kalori sebanyak 120 sehingga 150 kilokalori. Untuk satu mangkuk bijirin 300 kilokalori, buah-buahan 80 ataupun 50 kilokalori untuk buah apple. Untuk roti, sekeping roti 250 kilokalori. 3 keping roti, 3 keping roti 250 kilokalori dan seterusnya. Kita lihat bagaimana cara kita menentukan nilai kalori makanan. So, sebelum tu kita lihat dulu gambar-gambar yang ada. Okey, ini adalah gambar-gambar buah-buahan dan sayur-sayuran yang mempunyai nilai kalori yang berbeza daripada gambar yang sebelum ni. Okey, kalau kamu dapat lihat, nilai kalori bagi buah-buahan dan sayur-sayuran macam puluh-puluh saja. Contohnya 42, carrot 33 kilokalori, anggur 57 kilokalori. Tak seperti dalam gambar yang sebelum ni. Kita lihat beratus-ratus nilai kalorinya. Jadi, ini menunjukkan buah-buahan dan sayur-sayuran tu bagus untuk kesihatan kita kerana mempunyai nilai kalori yang agak rendah berbanding yang lain. Cuba lihat pula gambar donat yang comel tu. Kamu suka makan donat kan? Nak donat yang manis-manis, ada topping-topping macam tu. Okey, untuk donat-donat ni, sebiji donat mempunyai lebih kurang 300 kilokalori ke atas. Kalau kamu lihat susu pula, tengok dalam gambar ni. Kalau kita lihat sebelum ni, satu cawan susu lebih kurang dalam 120 kilokalori hingga 150 kilokalori. Tinggi kan nilai kalorinya? Jadi pemilihan susu yang sesuai untuk berat badan kita dan keperluan kita tu amat penting. Jadi bukan main-main beli je susu. So ada yang full cream, ada yang low fat, ada yang untuk protein dan sebagainya. Okey, seterusnya kita lihat cara pengiraan kalori makanan. Formula seperti mana dalam buku teks, kalau kamu dapat lihat, nilai kalori makanan adalah 4.2 joule per gram per Celsius. Darab dengan jisim air dalam gram, darab dengan perubahan suhu air dalam Celsius, bahagi dengan semua tadi tu bahagi dengan jisim sampel makanan dalam gram yang didarab dengan 1000. Secara ringkasnya, kalau kita dapat lihat cara pengiraan kalori makanan, selalunya
orang-orang yang on diet ni, dia memang selalu kira kalori dia. Jadi untuk ringkasnya, kita dapat lihat lemak, karbohidrat dan protein mempunyai nilai kalori yang berbeza bagi setiap gram makanan. Jadi kalau kamu dapat lihat, lemak setiap gramnya kita darabkan dengan 9. Bagi karbohidrat, setiap gramnya kita darabkan dengan 4 kalori 4 kalori. 9 tadi tu 9 kalori. Okey, untuk protein, setiap gramnya didarab dengan 4 bagi setiap gram. Jadi, macam mana kita nak tentukan nilai kalori bagi setiap jenis makanan yang kamu ambil? Contoh, saya ambil. Andai kata kamu nak makan sarapan sekeping roti. Okey, sekeping roti mengandungi 0.8 gram lemak, 12.3 gram karbohidrat dan 2.3 gram protein. Jadi, contoh pengiraan kalori yang betul berdasarkan formula yang saya berikan tadi. Okay, yang saya kata darab 4, darab 9, darab 4 tadi kan. Okey, untuk lemak mesti darab dengan 9. So, 0.9 gram lemak darab dengan 9. So, nilai kalorinya adalah 7.2 kalori. Untuk karbohidrat, 12.3 gram tadi darabkan dengan 4. So, nilainya adalah 49.2 kalori. Untuk protein pula, 2.3 gram protein tadi didarabkan dengan 4 juga. So, sama juga dengan 9.2 kalori. Jadi, jumlah kalori bagi lemak, karbohidrat dan protein yang terkandung dalam sekeping roti tadi, kita tambahkan. So, bila kita tambahkan 7.2, 49.2 dan 9.2 kalori tadi, jumlahnya adalah 65.6 atau 66 kalori. Maksudnya, dalam sekeping roti ada 66 kalori. Itu kalau sekeping. Agak-agak kamu akan makan sekeping ke? Mungkin 2, mungkin 3. Tambah pula dengan air manis dan sebagainya. Ada topping pula, ada jam lagi. So, nilai kalorinya akan makin bertambah. Itu tak campur lagi dengan kamu makan tengah hari, makan petang, minum pagi, makan malam. Okey? Jadi, itu cara mudah untuk mengira kalori makanan. Seterusnya, untuk kita mengira kalori, kamu kena tahu tentang DCR dan BMR. Yang ni mungkin kamu tak jumpa dalam buku teks, tapi ini untuk pengetahuan tambahan kamu. Apakah BMR? BMR ni adalah keperluan asas yang berbeza bagi lelaki dan perempuan. Sebab itulah saya tunjuk gambar lelaki perempuan dekat situ. Untuk lelaki, kalau kamu dapat lihat dekat sini, dia buat 66 tambah 13.7 darab kilogram dalam jisim badan, tambah dengan 5 darab tinggi dalam cm, tolak dengan 6.8 darab umur dalam tahun. Untuk wanita pula, 655 tambah 9.6 darab kilogram jisim badan, tambah 1.8 darab tinggi dalam cm, tolak 4.7 darab umur dalam tahun. Jadi ini cara mengira BMR yang berbeza bagi lelaki dan perempuan. Untuk DCR pula, kalau kamu dapat lihat formula di sini, DCR sama dengan BMR darab kadar aktif. Apakah DCR? Apakah BMR? BMR kamu dah tahu kan? Sekarang kita tengok DCR. DCR adalah keperluan kalori dalam sehari. Maksudnya, berapa nilai kalori yang kamu perlukan dalam sehari. Dan ia bergantung kepada kadar aktif kita dan juga jantina kita, iaitu BMR tadilah. So, kadar aktif ni macam mana pula? Kadar aktif ni macam mana aktiviti seharian kita? Andai kata saya ni seorang yang memang tak suka bersenam. Saya tidak bersenam. Jadi, kadar aktif saya nilainya adalah 1.2. Untuk kira nilai DCR saya, keperluan kalori seharian saya kena gunakan formula BMR darab kadar aktif. So, nilai BMR saya darab dengan 1.2 sebab saya tidak bersenam. Tapi kalau kamu yang bersenam 1 hingga 2 kali seminggu, darabkan dengan 1.35. Kalau kamu bersenam 3 hingga 4 kali seminggu, darabkan dengan 1.55. Jadi, keperluan kalori kamu dalam sehari bergantung kepada jantina dan juga kamu punya aktiviti. Okey? Faham? So, pergi pada slide yang seterusnya. Bagaimana cara kita mengira kalori yang diperlukan? Okey,
nanti kamu cuba klik link, nanti saya akan bagi link ataupun awak boleh terus tengok link calculator.net ni, di mana kita akan buat pengiraan kalori makanan dengan cara yang mudah. Okey, so kamu akan masukkan, tengok kalau gambar dekat yang pertama ni, dia tunjukkan umur yang kamu kena masukkan. Okey, kemudian jantina kamu, kemudian ketinggian kamu, berat badan kamu dan juga aktiviti seharian kamu. Seperti mana saya cakap tadi, DCR bergantung kepada BMR. Yang mana BMR tadi tu melibatkan kita punya berat badan, ketinggian, okay? Dan juga jantina kita. Tetapi kadar aktif pula, sebab itulah dia masukkan juga aktiviti dekat sini. So daripada situ calculator.net ni akan tolong kira kita punya keperluan kalori dalam sehari. So bila saya dah buat pengiraan untuk diri saya sendiri, okey, saya akan dapat lihat keperluan kalori saya adalah sebanyak 1379 kalori dalam masa sehari. Jadi kalau saya dah makan sarapan sepinggan nasi, saya kena kira nilai kalori saya, dan 1379 tu saya tolakkan dengan nilai kalori pagi, so akan dapatlah nilai kalori yang saya boleh makan lagi 2-3 kali tu untuk dapatkan berat badan yang maintain. Tapi tu pulanglah pada kamu, kalau kamu nak naikkan berat badan ataupun kamu nak kurangkan berat badan kamu. Okey? So, seterusnya kita pergi kepada okey. So, kenapa pentingnya BMR dan DCR yang saya sebut tadi pada kamu? Okey, pentingnya BMR dan DCR ni sebab itulah orang yang bina badan, orang yang jaga badan, dia sangat ambil tahu, okey, tentang nilai BMR dan DCR dia. Sebab macam awak sebelum ni, awak ramai je tengok orang yang nak diet, dekat mulut ni diet. Aku diet. Tapi susah nak kurus. Kenapa susah nak kurus? Sebab kononnya kata tak makan hari ni ataupun tak makan nasi, tapi makan kek, makan aiskrim. So macam mana kita nak mengurangkan berat badan kalau benda yang kita makan tu tinggi nilai kalorinya? Jadi kamu kena, sekiranya kamu ni nak diet, kamu kena pandai mengira nilai kalori ataupun pengambilan kalori seharian. Okey, so untuk kalori yang masuk, sekiranya kalori yang masuk adalah lebih besar daripada DCR, itu maksudnya kamu sedang mengurangkan berat badan. Kalau kalori yang masuk lebih kurang, kalau kalori yang masuk lebih besar daripada DCR, maksudnya berat badan kamu naik. Kalau kalori yang masuk kurang daripada DCR, berat badan kamu berkurang. Tapi kalau kalori yang masuk sama dengan nilai DCR kamu, itu bermaksud kamu sedang maintain berat badan sedia ada. Okey, faham? Okey, seterusnya kita lihat pada cara mengira kalori aktiviti. Ini yang saya maksudkan dalam yang tadi. Kamu dapat lihat BMR dan juga kalori aktiviti tadi berdasarkan, kalau nak mudah kita boleh guna calculator.net tadi, ataupun kita boleh apply formula pengiraan kalori aktiviti. So, sekarang kita masuk pula kepada kesan ketidakseimbangan nilai kalori mengikut keperluan. Kenapa kita perlu ambil pemakanan yang mengikut nilai kalori yang betul? Apa jadi kalau kamu tak balancekan pengambilan kalori kamu? Okey, jadi kamu kena ambil kira pemakanan kamu tu mengikut kelas makanan yang kita dah belajar masa form 2 dulu. Okey. Sekarang cuba kamu revise balik, cuba kamu lihat balik bagaimana corak pemakanan rakyat Malaysia ni. Yang ni saya tak payah tanya pun, kamu dapat lihat slide saya ni, kamu dah boleh agak dan kamu dah memang dah tahu dah macam mana corak pemakanan. Kamu lah tu yang makan macam tu. Samalah juga dengan saya kadang-kadang. Tapi pemakanan ni kita tetap kena kawal. Memang kita bukan kata
tak boleh langsung ambil makanan macam ni. Boleh, tapi ada pengawalannya. Kena secara bersederhana. Okey, jadi kita lihat corak pemakanan rakyat Malaysia. Yang pertama, makan makanan yang manis. Okey, ini memang selalu sangat ambil makan makanan yang manis. And then makan makanan yang masin. And then makan makanan yang berminyak. Okey, makan makanan yang berminyak. So, kurangkan makan makanan yang berminyak. Sebab itulah sekarang ni ramai yang guna air fryer. Kan? Sebab air fryer tu dia kita tak menggoreng menggunakan minyak. Jadi, kita dapat kurangkan pengambilan makanan yang berminyak. Kemudian, makan terlalu kerap dan banyak. Ini pun selalu. Makan selalu. Rasa lapar je makan. Rasa stres je makan. Makan kerap dan makan banyak. Tak boleh And then minum minuman yang bergas dan kafein. Jadi boleh nak minum air manis, tapi janganlah terlalu manis. Okey, biar balance. And then tak adalah setiap kali makan nak buat air manis. Mungkin sekali sehari je minum air manis, and then yang lain-lain tu minum air masak. Okey, seterusnya minum ataupun makan makanan yang mempunyai pewarna. Sebab itulah dalam konsep pinggan sihat Malaysia, kita kena banyakkan makan makanan yang dimasak sendiri di rumah. Kerapkan makan makanan yang dimasak sendiri di rumah. Kerana daripada rumah punya pemakanan ni kita yakin, kita tak menggunakan bahan-bahan yang tak elok lah untuk makanan kita. Confirm lah kita akan make sure makanan kita bersih, sihat dan sebagainya. Okey, seterusnya makan makanan segera dan tidak berkhasiat. Ni banyak ni yang makan makanan segera dan tidak berkhasiat. Dan kebanyakan makanan yang kamu makan tu, terutamanya western ke, dia macam benda tu yang dah diperap and then awak bakar dia semula. Okey, ataupun nugget-nugget ke yang macam tu. Sebab tu setengah orang ada tu yang dia buat nugget sendiri. Kalau untuk anak dia, anak-anak kecil, buat sendiri, masukkan sayur. Bahan tu masih fresh. Macam kalau udang ke, kan berbolak udang ke berbolak ketam tu masih fresh Okay, tapi mungkin disebabkan kekangan masa sekarang ni, banyak orang yang beli makanan yang macam ni lah, frozen. Okay, tapi kita kena kawal juga pemakanan. Okay, ini adalah contoh-contoh pemakanan yang dikatakan sering menjadi kegemaran rakyat Malaysia. Contohnya macam awak tengok gambar kek ni. Oh, sedapnya kek. Okey, lepas tu burger, ABC yang manis-manis tu. And then awak makan makanan yang western. Okey. Air manis. Dan juga makanan-makanan ringan. Okey, air yang bergas dan sebagainya. So, kita lihat apakah masalah kesihatan yang akan kita hadapi sekiranya kita tak jaga pemakanan kita. Kita tak seimbangkan pemakanan kita, pengambilan kalori ataupun pengambilan kelas makanan kita. Okey, so dalam topik ni, ini adalah subtopik yang terakhir lah dalam kita punya unit ni. Okey, masalah kesihatan. Okey, ada 5 masalah kesihatan yang saya nak fokuskan hari ini. Yang pertama adalah yang pertama adalah obesity. So, obesity. Apakah punca obesity? Punca obesity adalah apabila seseorang itu mengambil makanan yang tinggi nilai kalorinya dalam jangka masa yang panjang. Okey, tengoklah contoh gambar kita ni. Sampai mengantuk orang tu. Okey, nampak sihat je badan dia kan. Okey, ini disebabkan pengambilan makanan yang tinggi nilai kalorinya. Okey, so kesan-kesannya adalah menyebabkan penyakit diabetes mellitus, iaitu kencing manis, penyakit arteriosclerosis. Okey, saya boleh sebut di sini arteriosclerosis ni berkait dengan salur darah kita. Nanti saya akan jelaskan untuk penyakit ni untuk slide akan datang. Okey, seterusnya penyakit darah tinggi. Penyakit darah tinggi ni pun berkait juga dengan arteriosclerosis ni. Okey, kita terus tengok pada penyakit yang seterusnya, anorexia nervosa. Okey, anorexia nervosa ni puncanya adalah sekiranya seseorang itu enggan makan kerana risau dengan kenaikan berat badan dia.
Bukannya orang yang makan tapi tak gemuk-gemuk. Itu bukan anorexia nervosa, okey? Contohnya kalau awak tengok dalam gambar yang saya tunjuk ni, orang yang kurus, dia tengok gambar dia dekat cermin macam dia tengok gemuk. Itu animation yang dia boleh gambarkan. Gambar yang dia boleh, kartun yang boleh gambarkan maksud anorexia nervosa ni. Di mana seseorang yang sangat takut dengan bila dia makan nanti dia akan naik badan, dia akan menjadi gemuk. So, kesannya akan menyebabkan penyakit malnutrisi. Di mana awak dah belajar penyakit malnutrisi ni ada goiter, scurvy, kwashiorkor dan sebagainya. Okey, so kesannya apabila lebih teruk lagi dia akan boleh menyebabkan maut, membawa maut. Okey, seterusnya penyakit yang ketiga, aterosklerosis. Di mana saya kata aterosklerosis ni berkait dengan salur darah kita. Bagaimana dia boleh berkait dengan salur darah kita? Okey, so punca dia adalah pemendapan kolesterol pada dinding arteri. That's why lah awak tak boleh ambil pemakanan yang tinggi nilai kolesterolnya. Sebab itulah kalau awak tengok orang yang ada penyakit darah tinggi, dia tak boleh makan daging banyak-banyak, kan? Awak makan lemak-lemak tu semua tu bahaya. Tinggi nilai kolesterol. Tinggi nilai kolesterol. Kolesterol yang banyak dalam salur darah akan termendap dalam salur darah. So, bila dia termendap, dia akan menyebabkan salur darah kita tu menjadi sempit. So, kalau awak belajar konsep sainsnya, dalam kawasan yang sempit, tekanan tu akan jadi lebih tinggi. So, sama juga dengan darah. Apabila darah berada dalam salur darah yang lebih sempit, dia akan menyebabkan tekanan darah tu menjadi tinggi. So, tekanan darah tinggi itu juga boleh membawa kesan kepada penyakit jantung dan akhirnya boleh menyebabkan stroke. Okey. Okey, seterusnya yang keempat, penyakit diabetes mellitus. Okey, di mana penyakit diabetes mellitus ni adalah penyakit yang orang kata famous lah dalam kalangan rakyat Malaysia, yang sememangnya ramai dan tinggi peratus rakyat Malaysia, terutamanya kita ni lah, orang Melayu yang tak jaga makanan. Saya tengok Chinese dia jaga betul makanan dia. Okey, untuk diabetes mellitus ni punca dia adalah kerana kita mengambil makanan yang manis ataupun kandungan gula yang tinggi. Okey, diabetes mellitus ataupun kencing manis ni juga adalah daripada faktor keturunan juga ya, sebab kita dah terbiasa dengan pemakanan keluarga kita yang manis sejak daripada kecil. Okey, jadi saya boleh cerita ni sebab pengalaman ya. Keluarga saya sendiri pun belah ayah saya memang ada keturunan kencing manis ni. Dan mereka pun memang terbiasalah kalau buat pengat pun manis, buat air pun manis. Okey, jadi kita kena kawal benda tu ya, pengambilan gula. Okey, jadi pengambilan gula ni yang tinggi menyebabkan kandungan gula dalam darah kita tu tinggi. Okey, kalau awak belajar, insulin sememangnya ada dalam badan kita untuk tukarkan glukosa tu. Tapi sekiranya kandungan gula tu terlalu tinggi dalam darah kita, itu menyebabkan insulin yang ada dalam badan kita tu tak dapat menampung. That's why lah setengah orang yang bila di tahap yang kencing manis dia di tahap yang teruk, dia terpaksa inject insulin daripada luar. Okey. So, seterusnya kesan dia. Kesan kencing manis ni boleh menjejaskan penglihatan. So, lama-lama penglihatan akan jadi kabur dan menyebabkan penyakit ginjal. Yang orang kata penyakit 3 serangkai tu kan. Antaranya kencing manis dan darah tinggi. Okay, kencing manis dan darah tinggi. So, bila kita dah kena kencing manis tu, selalunya kalau kita tak jaga juga pemakanan, kita dah kena kencing manis, kita tak jaga juga pemakanan, selepas 8 tahun sekurang-kurangnya kita kemungkinan akan ada penyakit ginjal, buah pinggang. Okey, penyakit buah pinggang. Okey, dan dia boleh menjejaskan sistem saraf. Okey, menjejaskan sistem saraf yang buat dia rasa menyucut-nyucut dekat kaki dan sebagainya. Okey, dan menyebabkan luka tu lambat sembuh. Sebab itulah kalau kita nak operate dan sebagainya, kita kena semaklah kita punya bacaan gula dalam darah kita. Kalau tinggi, tak selamatlah untuk kita jalankan operation tu. Okey, sebab lukanya lambat. Okey, yang terakhir, tekanan darah tinggi. Okey, normally
normal, secara normalnya bacaan tekanan darah adalah 120 tekanan sistolik dan 80 tekanan diastolik yang kita belajar 120 dan 80 itu normal. Okey, tapi sekiranya bacaan tu tak sama, bukan tak sama macam mana, maksudnya kurang ataupun lebih, dia boleh jadi kita ni yang lebih daripada bacaan normal tu menyebabkan kita kena tekanan darah tinggi. Dan tekanan darah tinggi ni dia banyak peringkat sebenarnya. Boleh follow jadual kategori tekanan darah tinggi. Okey, so punca dia adalah pengambilan makanan yang tinggi kandungan gula dan garam. Dan awak ambil ni dalam jangka masa yang panjang. Asyik makan manis, asyik makan makanan yang masin. Terbiasa makan makanan yang masin dan manis. Kalau tak manis, tak masin, rasa tak best, tak sedap. So lama-lama akan ada risiko tekanan darah tinggi dan dia akan menyebabkan penyakit jantung dan kesan yang lebih teruk adalah stroke. Dan kita kena kenali simptom-simptom penyakit stroke ni. Dia mula dengan pening kepala, and then mata kita jadi blur, kemudian muka kita pun jadi muka kita pun sengit ke, ataupun lengan kita, peha kita rasa lemah dan sebagainya. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. So, habislah kelas kita. Itu sahaja yang kita belajar hari ini, iaitu cara yang pertama, cara pengiraan kalori makanan, dan yang kedua, apakah kesan ketidakseimbangan nilai kalori, pengambilan nilai kalori yang tidak seimbang tu, apakah kesannya? So kita dah belajarlah tadi penyakit-penyakit kesan daripada ketidakseimbangan nilai kalori tu. Okey, jadi kesimpulannya senang, eat right. Eat right. So daripada apa yang awak dah belajar sebelum ni tentang Pinggan Sihat Malaysia, okey, pastikan suku tu adalah sebesar tapak tangan awak. Yang petak ni, kalau rasa tapak tangan, okey, sorry, yang ni, yang awak rasa petak ni, itu adalah protein. Okey, saiz protein yang awak kena ambil. Okey, kemudian karbohidrat segenggam. Okey, segenggam karbohidrat. Okey, buah-buahan dan sayuran separuh. Okey, separuh. Okey. Okey, pergi kepada tugasan. Tugasan yang pertama, jawab soalan kuis Google Form kan saya cakap? Okey, tapi saya nak tukar. Saya tak nak Google Form. Sebab Google Form setiap minggu dah saya bagi tugasan Google Form. Okey, tugasannya adalah saya nak kamu menyediakan video suku-suku separuh. Hashtag suku-suku separuh iaitu Pinggan Sihat Malaysia. Itu tugasan yang pertama. Tugasan yang kedua, okey, jawab soalan ni. Okey, yang pertama, pilih gambar 3 jenis makanan yang kamu suka. Okey, pilih 3 jenis makanan yang kamu suka. Banyak makanan yang kamu suka, tapi pilih 3 je. Okey, yang kedua, terangkan satu ciri pada setiap makanan kegemaran kamu itu. Contohnya, kalau kamu pilih burger, laksa Pening dengan donat. Okey, awak terangkan satu ciri tu. Okay, ciri tu macam awak boleh sebut tentang kelas makanan dia, ataupun awak boleh sebut tentang corak pemakanan yang tadi kan, corak pemakanan rakyat Malaysia saya cakap tu kan. Itulah antara contoh cirinya. Okey, yang ketiga, adakah ia bagus untuk kesihatan kamu? So kamu uraikan, adakah dia bagus untuk kesihatan kamu dan mengapa? So kamu boleh kaitkan juga dengan kelas makanan tu. Okey, kaitkan dengan pengambilan nilai kalori yang berkait dengan kelas makanan. Sebab kita tahu nilai kalori itu bergantung kepada kelas makanan. Kelas makanan yang berbeza membawa nilai kalori yang berbeza. Okey, 4 Roman, apakah kesan jika pengambilan makanan tersebut dalam kuantiti yang banyak? Contohnya, awak pilih daripada 3 tadi, awak pilih satu makanan tu, donat. Donat yang ada topping tu. Okey, bila awak ambil secara berlebihan, apa jadi? Okey, apa jadi? Apakah kesannya? So, awak boleh kaitkanlah dengan kandungan yang ada ataupun kalori yang ada pada donat tersebut. Dan 5 Roman, berikan satu nasihat kamu kepada rakyat Malaysia dalam satu ayat.
Okey, tentang pemakanan yang sihat. So, itu sahaja tugasan kamu pada hari ini. Yang pertama, buat video #suku-suku separuh. So, kamu kena sediakan pinggan Sihat Malaysia kamu. Tunjuk makanan kamu yang terdiri daripada suku protein, suku karbohidrat dan juga separuh buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan tugasan yang kedua, jawab soalan-soalan tadi. Okey? Okey, saya ucapkan tahniah, tepuk untuk diri kamu sendiri. Tahniah kerana kamu dah berjaya menghabiskan kelas kita pada hari ini. Okey, so jangan lupa untuk kelas yang akan datang, okey, kamu boleh ikuti kelas di Cikgu Intan Channel, YouTube saya Cikgu Intan Channel. Okay, sekiranya kamu rasa video saya ni bermanfaat dan kamu rasa okey, bagus, nak komen, boleh tinggalkan komen. Okay, so kamu boleh like dan share. Okay, so itu saja yang sama, Ayuh Bangkit, Percaya Diri, Berjaya Pasti. Assalamualaikum. Bye.